Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Tales Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Antara isu yang sering kali kita dengar di media sosial, bahkan cerita kedai kopi, cerita bersama rakan-rakan, lebih-lebih lagi yang meminati politik. Cerita rasuah antara cerita yang paling panas. Bila cakap tentang rasuah, nah ingatlah beberapa muka ahli politik di Malaysia ini yang terlibat dan terpalit dengan rasuah. Jadi, sebagai Perdana Menteri Anwar Ibrahim, pada pandangan saya perlu mendedahkan siapa perasuah nomor satu, perlu menangkap perasuah ini dan perlu bocorkan kalau ada berbilion jutaan ringgit yang dicuri oleh mana-mana pemimpin politik yang sakau. Saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isi kita yang paling panas hari ini. Ini adalah satu berita baik saya kongsikan kepada Anda. Ini adalah produk Transfer Factor Advance, Product for Life, Product Scientist for Life Research Malaysia. Anda boleh search produk ini. Apa kelebihan dan kebaikan produk ini? Kepada Anda yang sedang menonton video ini, tidak kira Anda tua, Anda muda, Anda sudah lanjut usia, warga emas, 40-an, 30-an, 20-an, sekiranya Anda telah mengalami beberapa jenis penyakit, contohnya 3 serangkai, penyakit gastrik yang melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung, penyakit melibatkan kulit, gout, kencing manis, kolesterol darah tinggi, dan macam-macam lagi. Saya galakkan untuk mengambil produk ini. Ini akan mengubah hidup Anda. Dengan mengambil produk ini, Anda akan mendapat kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan ini boleh melawan berbagai jenis penyakit. Ramai yang tanya, ramai yang call, tapi mereka masih lagi teragak-agak. Jadi saya kongsikan kepada Anda bahwa produk ini memang sangat-sangat baik. Jangan cakap ambil hari ini, sembuh hari ini. Tetapi amalan gaya hidup yang sehat akan mengubah kesehatan Anda dengan lebih baik. Jadi saudara-saudara, jangan tangguh lagi, sila PM ataupun call nomor tertera. Saudara-saudara, Perdana Menteri dalam satu kenyataan, saya akan terus banteras rasuah, tak kira dapat sokongan atau tidak, kata Perdana Menteri. PM Anwar mengulangi komitmennya untuk terus mengambil tindakan terhadap pemimpin yang mengamalkan rasuah, walaupun sekiranya usaha itu tidak mendapat sokongan meluas. Apabila kita ambil tindakan terhadap pemimpin yang korup ini, bekas pemimpin maupun pemimpin semasa, ahli perniagaan, pemimpin korporat yang membazirkan berbilion ringgit, saya tidak nampak sebarang bentuk kemarahan atau sokongan yang sepatutnya. Namun tak apa, saya teruskan dengan tugas saya, tidak kira sama ada saya dapat sokongan umum atau tidak. Itu tugas saya dan saya akan laksanakan ia sedaya upaya. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, dengan kenyataan ini, mengulas lanjut Anwar berkata, beliau tidak berminat untuk memenjarakan individu tertentu. Sebaliknya hanya berminat mahu mendapatkan kembali uang negara yang diselewengkan pihak tertentu supaya dapat dikembalikan demi manfaat rakyat. Beliau juga heran bagaimana negara mengizinkan penyelewengan sehingga puluhan bilion dipunggah oleh beberapa orang tokoh politik dan korporat kemudian dilupakan begitu saja. Jadi rakyat Malaysia tertanya-tanya, siapakah pemimpin ini? Sebelum ini Muhyiddin Yassin pun terlibat dengan terpalit dengan rasuah. Ismail Sabri pun disiasat. Tun Mahathir pun mungkin ada yang mulai sanksi ataupun mulai menyedari banyak rupanya komen tentang Mahathir di media sosial berkaitan dengan sakau, berkaitan dengan rasuah. Tapi kita tidak boleh mengiyakan perkara ini. Apapun kita nantikan saja, siapapun yang bersalah, siapapun yang terlibat dengan rasuah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Kalau benarlah nama-nama yang saya sebut tadi terlibat dengan rasuah, apa komen Anda? Patutkah mereka ditangkap? Patutkah mereka dipecat? Patutkah mereka hilang gelaran? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda?
Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Kalaulah benar masa akan datang, PAS dan Bersatu akan membubarkan Perikatan Nasional. Sejauh manakah peratusan perkara ini boleh terjadi dalam masa yang terdekat ini? Adakah PAS mahu bergerak solo PRU16? Adakah Bersatu mahu bergerak solo PRU16? Ataupun mana-mana parti di dalam gabungan PN ini akan menyokong kerajaan hari ini, menyokong PHBN. Saudara-saudara, sebelum kita terus kepada isu kita hari ini, sini saya kongsikan kepada Anda produk yang sangat bagus. Kepada Anda yang mengalami penyakit luaran, penyakit dalaman, penyakit yang melibatkan perut, penyakit yang melibatkan jantung, penyakit yang melibatkan tulang, sakit-sakit tulang, sakit lutut, sakit pinggang, penyakit tiga serangkai, kencing manis, gout, kolesterol darah tinggi. Sekiranya Anda mempunyai penyakit, apapun jenis penyakit, ini adalah produk yang sangat bagus untuk Anda. Produk ini tidak menyembuhkan penyakit Anda, tetapi produk ini menguatkan imun badan Anda. Dengan imun badan yang kuat, sehingga 437% boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Pada Anda yang berminat untuk mendapatkan nasihat, mendapatkan maklumat lebih terperinci berkaitan dengan ubat ini, Anda boleh PM ataupun call nombor yang tertera. Jangan tangguh-tangguh lagi, buatlah pilihan yang bijaksana dan pilihan yang terbaik. Saudara-saudara, satu artikel di mana PAS, Nafi, PN nak rombak kepimpinan, tambah kuasa Hamzah. Nah, saya pun ada terbaca juga. Saya terfikirlah kalau Hamzah diberikan kuasa besar kerana beliau adalah ketua pembangkang. Jangan lupa pula Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional yang pertama, dan yang kedua, beliau mungkin disebut-sebut menjadi Perdana Menteri, calon PM bagi Perikatan Nasional. Jadi kalau PAS, Nafi, PN nak rombak kepimpinan, tambah kuasa kepada Hamzah, maksudnya Bersatu dan PAS, setakat ini mungkin tidak ada masalah. Tapi andai kata masa akan datang, PAS mahu rombak PN, PAS mahu berikan kuasa yang besar kepada Hamzah Zainuddin. Pertama, kerana beliau adalah ketua pembangkang dan boleh jadi beliau jadi calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Kenapa saya yakin? Kerana sebelum ini ketua pembangkang adalah Anwar Ibrahim. Apabila PH menang, bergabung bersama BN, bergabung bersama GPS, JRS dan ahli parlimen yang lain, sokongan ahli parlimen yang lain, akhirnya Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri. Jadi tidakkah janggal kalau nanti PRU akan datang bila-bila saja, PN menang, Hamzah sebagai ketua pembangkang, tapi Perdana Menterinya pula adalah Muhyiddin Yassin. Mungkin boleh menimbulkan isu di kalangan Parti Bersatu, Kem Hamzah dan Kem Muhyiddin. Itu hanya pendapat saya lah. Jadi tuan-tuan dan puan berkaitan dengan isu ini, apa pula komen Anda?